Assalamualaikum semua. Baiklah, sekarang kita sambung bab yang seterusnya. Tadi kita bentangkan ataupun kita belajar berkaitan dengan janjang aritmetik. Sekarang kita pergi kepada janjang yang kedua, iaitu janjang geometri. Ingat ya, tajuk janjang ni ada dua sahaja, iaitu janjang aritmetik dan janjang geometri. Okey, di bawah janjang geometri ini ada beberapa perkara yang kamu kena tengok dan kamu kena hadam. Yang pertama ialah cara nak kenal janjang geometri. Inilah cara nak bukti. Tentukan macam JA tadi. Okey, tentukan, pastikan. Okey, kalau janjang aritmetik tadi kita cari D, janjang geometri ini kita akan cari R. Apa dia R? R ini ialah ratio. Bahasa Inggeris ya. Apa dia ratio? Kalau D tadi nisbah sepunya, ratio ini ialah, kalau D tadi beza sepunya, ratio ini ialah nisbah sepunya. Ini ya katanya, istilah yang betul. Okey, so saya notekan di sini. Okey, untuk awak ingat balik semula. Okey, kalau janjang aritmetik guna D. D ialah beza sepunya. Kalau janjang geometri kita guna R, iaitu nisbah sepunya. Okey, saya notekan di sini. Okey, sama juga yang kedua, kita ada sebutan. Sebutan T kan? T ke N. So itu yang jadi Tn. Sama macam janjang aritmetik tadi. Lepas tu yang ketiga, hasil tambah. Hasil tambah S ke N ialah N. Okey, masih sama. So macam mana nak selesaikan sebutan dengan hasil tambah? Yang ini ada dua cara. Cara yang pertama, gunakan listing. Cara yang kedua, kita akan gunakan rumus. Sama sahaja. Okey, jadi note lagi kat sini, kita masih ada Tn dan kita masih ada Sn. Alright, jadi A kita ialah T1 masih sama. Okey, dan yang ketiga ialah cara penyelesaian. Okey, nak selesaikan masih lagi sama. Sama ada gunakan listing ataupun kita akan gunakan rumus. Okey. Baiklah, kita pergi yang pertama. Tengok dulu. Yang pertama, cara macam mana nak kenal janjang janjang geometri. Nak kenal. Macam mana nak kenal janjang geometri. Janjang geometri So, kalau nak kenal ataupun cara nak tentukan janjang geometri, mestilah tentukan dengan R. Ingat janjang geometri mesti R. Alright, jadi dia mesti tahu nisbah sepunya. Nisbah sepunya itu ialah kita punya R. Okey, apa dia nisbah sepunya? Nisbah sepunya itu mestilah sebutan yang lebih besar. Contoh, saya ada T1, T2, T3, T4 dan seterusnya. Dia mesti bermula dengan sebutan yang lebih besar. Contoh T4, perkataan pun nisbah. Jadi operasinya ialah operasi bahagi. Bahagi sebutan sebelumnya, T3. Okey, ataupun boleh ambil T2 mesti bahagi sebelumnya, T1. Macam itulah. Okey, jadi itu yang dapat nisbah sepunya. T2 yang lebih besar mesti bahagi sebelumnya. Semua ini adalah sama. Okey, jadi mestilah nisbah yang lebih besar. Ini yang lebih besar. Okey, ini lebih besar. Bahagikan dengan sebelumnya. N tolak 1 ini ialah nisbah sebelumnya.
Okey. Okey, mari kita tengok contohnya. Okey, tentukan sama ada jujukkan di bawah janjang geometri. So kalau ada janjang geometri mesti R atau bukan, tentukan. Jadi kalau tentukan untuk A, ini kita tahu kita punya T1, ini T2, T3, sini T4. Macam mana nak tentukan? Mestilah R, T yang lebih besar, saya ambil T4 bahagi dengan sebelumnya T3. Jadi saya ada 135 bahagi dengan 45. Jadi ini R ialah 135 bahagi dengan 45. Jadi R awak akan dapat 3. Tapi macam saya pesan tadi, tak boleh satu je. Mesti ada sekurang-kurangnya 2. Jadi R yang kedua kita ambil pula T2, tak kisahlah T3 pun boleh. Tapi saya ambil T2 bahagi dengan sebelumnya T1. Jadi saya dapat R 15 bahagi dengan 5. Jadi R saya dapat 3. Sama. Okey, jadi bila sama saya mesti buat kesimpulan. Okey, ya. Jawapan dia ya. Dia ialah janjang geometri kerana berikan justifikasi. Nampak tak? Justifikasi ni ialah kita punya sebab. Kerana wujud, okey, wujud nisbah sepunya. Okey, macam itulah, sama macam janjang aritmetik tadi. Okey, yang B. B pun sama, T1, T2, T3. Okey, untuk soalan B. Jadi mesti cari R. T3 bahagi T2. Yang besar mesti bahagi dengan yang kecil. Jadi awak ada 0.3 bahagi dengan 0.2. Ini 0.3 bahagi 0.2 akan dapat 1/5. Tak boleh satu je, mesti buat yang kedua. Okey, saya ambil T2 bahagi T1. So saya ada 0.2 bahagi 0.1. 0.2 bahagi dengan 0.1. Sini dapat 2. Nampak? Tak sama. Jadi dia bukan janjang geometri kerana nisbah sepunya tidak wujud. Okey, macam itulah, sama. Alright, boleh. Okey, next kita pergi yang seterusnya. Kita nak cari sebutan. Okey, sebutan. Jadi ini ialah sebutan. Kalau sebutan mesti T ke N. N. Okey, jadi sebutan ke N. Jadi apa formula dia? Okey, ini ialah rumus ambil. So tolong ingatlah rumus ni. Ni rumus dia. Di mana macam biasa N itu ialah bilangan sebutan. A ini ialah sebutan pertama. R ini ialah nisbah sepunya. Okey, jadi macam biasa ada dua cara. Ini cara yang pertama. Kita gunakan listing. Okey, jadi kalau katakanlah saya ada 1458, 486, 162, 54. Dia kata cari sebutan. Jadi sebutan ialah T ke 11. 11. Okey, jadi ini kita tahu T1, sini T2, sini T3, sini T4. Jadi kita tahu juga ini ialah janjang geometri. Jadi kalau janjang geometri mesti cari R. Jadi step 1 kita keluarkan maklumat. A kita ialah 1458. R kita ialah 486 bahagi dengan
1458. So, kita akan dapat R kita ialah 1/3. Jadi, ini bermaksud ni darab dengan 1/3. 1458 darab dengan 1/3 kita akan dapat 486. Ini pun darab 1/3. Ini pun darab 1/3. So, kalau list kita nak sampai ke berapa? 11. So, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 54 ni darabkan dengan 1/3. Kita akan dapat T5, sini 18. Darab lagi dengan 1/3. Sini kita dapat 6. Okey, dan seterusnya. Okey, 2. Sini 2/3. Okey, 2/9. 10 akan dapat 2/27 dan 11 kita akan dapat 2/81. Itu listing. Jadi, step yang kedua, kita dah list, kita dapatlah T, apa dia nak? T11. Okey, T yang ke-11 ialah 2/81. Boleh? Okey. So, macam mana kalau kita nak cari ni, ini cara yang pertama, soalan yang sama, kita nak guna kaedah yang kedua, iaitu dengan menggunakan rumus. Jadi, step nombor 1, keluarkan maklumat. Maklumat kita ada A, 1458, R kita ada 1/3. Itu step nombor 1 kalau nak guna rumus. Okey, step yang kedua, kita dah start nak guna rumus. Jadi Tn, ni rumus kita, sama dengan ARN tolak 1. Okey, soalan tanya T11. A 1458, R kita ialah 1/3, N kita 11, tolak 1 tinggal 10. Jadi tekan kalkulator 1/3 kuasa 10 darab dengan 1458. Okey, jadi ini kita akan dapat T11 sama dengan 2/81. Nampak Masih sama. Apa-apa cara boleh guna. Okey, jadi ini mencari Tn. Okey, kes yang kedua, ingat ya, bila melibatkan formula ini, kes yang kedua kita kena cari N. N sahaja, bukan Tn. Okey, jadi nak cari N, masih sama. Okey. Sorry ya, saya buang dulu yang ini, yang saya dah conteng-conteng ni. Okey, kita nak cari N, step nombor 1, mesti kita keluarkan semua maklumat dahulu. Okey, jadi kita tahu kat sini, sini T1, T2, T3. Ini last. Okey, kita nak tanya, kita nak tahu bilangan sebutan. Maksudnya ini ni bilangan sebutannya yang keberapa bagi jujukan tersebut. Kita nak tahu 6561 ni sebutan keberapa. Okey, jadi perkara pertama ini kita gunakan cara listing. Kan? Tapi kita kena keluarkan dulu maklumat. Okey, kita keluarkan maklumat. A kita ialah 1, R kita ialah 3. Kan? Last sekali ialah Tn ialah 6561.
Itu Tn. Sekarang kita nak tahu ni, N kita ni berapa sini? N kita ni berapa? Ini yang soalan tanya. Okey, Math kita gunakan listing. So, listing kita ada 1, 3, 9. Okey, lepas tu mestilah sambung je lah. 9 darab dengan 3. Betul? Sini 27. Okey, nak buat sampai mana cikgu? Buat sampai dapat 62, 65, 61. Okey, jadi kita buat 81 darab 3 lagi. 243. Sini dapat 729. Ini listing ya. 2187 6561. Nampak tak? Kita nak cari sampai sini. 6561. So ini 6561. Jadi kita kira lah. Sebab dia nak sebutan. Kan bilangan dia. Bilangan sebutan. So ini kita tahu T1, T2, sini 3, sini T4, T5, T6, T7, T8, sini ialah T9. Jadi Tn ialah 6561, T9 ialah 6561. Jadi N kita ialah 9. Okey, boleh? Okey, itu kalau saya gunakan listing. Okey, cara yang kedua kita akan gunakan rumus. Okey, cara yang kedua kita akan gunakan rumus. Jadi step nombor 1 kita keluarkan semua maklumat. Maklumat A ialah 1, R ialah 3. Okey, step yang kedua kita akan guna rumus. Rumusnya Tn A R N tolak 1. So Tn ini ialah 6561. A kita ialah 1, R kita ialah 3, N tak tahu, N tolak 1. So 6561 sama dengan 3, N tolak 1. Okey, boleh? Jadi sekarang ini indeks 3, sini tukar dulu asas 3. Jadi kita akan dapat 3 kuasa 9 ialah 6561. Boleh? Ini bersamaan dengan 3 N tolak 1. Boleh? Betul ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi sekarang 3 dah sama. Sorry, ini 3 kuasa 8. 3 kuasa 8 ialah, bukan 9, 3 kuasa 8, 3 N tolak 1. Okay, ini ialah 3, indeksnya 8. Jadi, ini dah sama. Jadi 8 sama dengan N tolak 1. Jadi N sama dengan 9. Okey, boleh? Okey, itu kalau gunakan rumus. Okey, next. Of course lah selepas kita tahu Tn, kita mesti ada case yang seterusnya. Ini special untuk janjang geometri. Okey, janjang geometri tiba-tiba dia kata kita diberi rumus khas. Maksud rumus khas tu kita tak boleh guna dah Tn A R N tolak 1. Di mana diberi? Ini diberi di dalam soalan. Okey, ini contoh soalan. Dia kata sebutan ke N bagi satu janjang ialah ini. So step nombor 1, keluarkan maklumat. Okey, maklumat dia ialah Tn 2N tolak 1. Ini diberi. Jadi kita tak bolehlah guna rumus yang biasa kita guna. Jadi dia kata cari sebutan pertama, dia suruh cari A dan dia suruh cari R, nisbah sekunder. Jadi kat sini cuba tengok, biasa kita akan guna list kan? Okey, kita akan guna listing ataupun senarai. Ada tak A?
ada tak R? So A tak ada, R tak ada. Ada tak jujukkan nombor? Tak ada. So listing tak boleh guna. Macam tu. Bila semua tu tak ada, A tak ada, R tak ada, jujukkan tak ada, so listing tak boleh guna. Jadi suka tak suka kita kena gunakan cara kedua iaitu cara rumus. Okey, jadi cara rumus dia nak sebutan pertama. Sebutan pertama sama dengan T1. Jadi kita tahu dia bagi, biasakan diri tulis dulu rumus. 2N tolak 1. Jadi kalau ada T1, 2 darab 1 tolak 1. Okey, jadi dapatlah T1 kita ialah 2. Okey. Apa maksud nisbah sepunya tadi? R kan? R itu ialah macam mana kita nak cari R? R itu mestilah sebutan yang lebih besar. Contohnya T3 bahagi dengan sebutan yang lebih sebelumnya. So T2. Kalau kat sini saya ada T1, kalau gitu saya nak cari R, mestilah T2 bahagi T1. Dapatlah R kan? Jadi saya dah ada T1, saya cari pula T2. T2 ialah 2 kuasa 2 tolak 1. Dapatlah T2 berapa tu? 2 kuasa 3, 8. Boleh? Jadi barulah kita boleh cari R. Dia ialah T2 bahagi T1. R mestilah 8 bahagi dengan 2. Dapatlah R kita ialah 4. Selesai R. Selesai T1. T1 ialah A. Jadi A kita ialah 2. Boleh? Okey. Dan kes yang keempat melibatkan janjang geometri ialah penyelesaian masalah. Okay. Jadi kalau penyelesaian masalah dia dah set gabung. Jadi sama step nombor 1, keluarkan maklumat. Okey, semua maklumat kita keluarkan. Okey, diberi bahawa 6x tolak 10, 4x dan 3x ialah 3 sebutan berturutan. Jadi kita tahulah 3 sebutan berturutan yang pertama. Jadi ini T1, sini T2, sini ialah T3. Janjang geometri. Jadi ini mesti R. Boleh? Okay. Jadi sekarang kita tahu keluarkan maklumat kita. A kita ialah 6x tolak 10. Okay. A ataupun T1. Okey, R kita ialah mestilah T2 bahagi T1. Boleh? Okey, sekarang kita kena cari X itu berapa. Okey, itu maklumat. Okey, next kita nak selesaikan. Selesaikan ada 2 cara. Pertama kita list, kedua kita formula. Okey, list. Boleh list ke 6x tolak 1 4x dalam bentuk algebra? Listing tak boleh. Listing hanya boleh digunakan dalam nombor sahaja. Okey, jadi sekarang kita nak cari nilai X. Jadi kita carilah dengan menggunakan R. Jadi kita tahu R T2 bahagi T1. T2 kita ialah 4X bahagi 6X tolak 10. Ini R. Kan? Okay. Tapi R juga boleh dapat dengan T3 bahagi T2. Jadi T3 kita ialah 3X tambah 2 bahagi dengan 4X. Ini pun R. Nampak tak? Sini R, sini R. Dia mestilah sama. Jadi kita selesaikan. R mesti sama dengan R. Jadi kita selesaikan 4X per 6X tolak 10 mesti sama 3X tambah 2 per 4X.
kita selesaikan macam biasa. Ni. Okey. Maaf ya, azan. Okey, jadi saya akan dapat X sama dengan 10, X sama dengan negatif 1. Boleh Alright. Okey, saya sambung ya. Okey. Kes yang ketiga ialah subtopik yang ketiga ataupun kes yang ketiga di bawah janjang geometri, ini kes yang ketiga ialah hasil tambah. So ini ialah SN. Okey, sebab tu saya dapat kat sini SN. Okey, nak selesaikan hasil tambah sama, ada dua cara. Pertama, listing, yang ni tak nak pergi jauh, dan yang kedua ialah guna rumus ataupun formula. So formula ini begini, ada satu, ada dua. Okey, jadi katakanlah saya ada SN. SN ni awak tahulah sum hasil tambah. A ini ialah T1, R ini ialah kita punya apa dia? Nisbah sepunya. Okey, jadi sama ada awak ada dua rumus, satu atau dua, yang membezakan hanya di bawah dengan di atas ni je. Kalau R itu lebih kecil, maka kita tolaklah satu kepada R. Kalau R itu lebih besar, maka kita tolaklah R tolak satu. Ini je. Okey, dan di bawah hasil tambah kita ada 5 kes besar. Yang pertama kita nak cari TN atau kita nak cari SN. Macam itulah hasil tambah. Okay. Yang kedua kita nak cari N. Yang ketiga ada kosong dekat tengah-tengah. Contoh saya bagi 2, 4, lepas tu 8. Okay. Lepas tu saya bagi kosong tengah-tengah. Okay. Cuba saya bagi 64 dan saya bagi 128. Okey, itu kes lompat ataupun lompang kat tengah-tengah. So, saya suruh cari di sini. Itu maksud kes yang ketiga. Penyelesaian masalah macam biasa, dia akan kat sini, dia akan start gabungkan janjang aritmetik dan juga janjang geometri, dan kes yang kelima bila melibatkan rumus. Okay, nanti kita akan pergi satu-satu setiap 5 kes besar ini dalam contoh yang berikutnya.
Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.